Jadi Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Intan dan juga Muammar. Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah. khabar Puan untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. syukur. Kita sentiasa syukur ya Tuhan. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut ya Puan. Baik, untuk tajuk pada pada kali ini, tahun ini ya. Sebetulnya pada tahun ini sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2021. Jadi kita serahkan kepada Puan untuk mengongsikan mengenai tajuk pada hari ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muammar dan juga Intan. Jadi alhamdulillah pada tahun ini Biro Mencegah Rasuah akan membuat sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2021. Sebelum saya meneruskan pemberitaan tentang sambutan ini, saya ingin mengulang sedikit penerangan yang telah dikongsikan oleh Yang Mulia Pengarah Biro Mencegah Rasuah dan juga Pegawai Biro Mencegah Rasuah pada sesi wawancara yang terlalu tentang apa itu rasuah dan juga apa saja bidang kuasa penyiasatan pegawai-pegawai Biro Mencegah Rasuah. Jadi untuk pengetahuan para penonton, rasuah hanya secara umumnya suatu perbuatan memberi atau menerima sebarang bentuk suapan sama ada dalam bentuk wang ataupun bukan wang sebagai imbalan atau ganjaran bagi melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang atua. Jadi kami pegawai penyiasat Biro Mencegah Rasuah telah pun diberi mandat dan tanggungjawab untuk menyiasat kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalam Akta Pencegahan Rasuah Undang 131 termasuk kesalahan tutupan palsu, salah dalam perkhidmatan awam, pegawai awam yang mempunyai hal yang tidak terjelaskan, dan kami juga boleh menyiasat prescribed offences di bawah Kanun Hukum Jenayah Penggal 22 dan Perintah Kastam 2006 serta kami juga boleh menyiasat kesalahan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan kes-kes pembersihan wang haram, money laundering di bawah Perintah Mendapatkan Kembali Aset 2012 iaitu Criminal Asset Recovery Order. Seperti yang tertera di kaca televisyen pada masa ini. Jadi itu yang kita saksikan bersama ya sebentar tadi melalui kaca televisyen bersama kita sedikit sebanyak tajuk yang kita ni kongsikan pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, Puan mungkin dapat terangkan tentang sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa bagi tahun 2021. Okey, alhamdulillah untuk tahun ini sebenarnya Hari Anti Rasuah Antarabangsa ni untuk pengetahuan audio penonton disambut setiap 9 hari bulan Disember oleh semua negara ahli kepada Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Menentang Rasuah. Jadi kenapa tarikh 9 Disember ini adalah untuk memperingati tarikh deklarasi United Nations Convention Against Corruption UNCAC dan ia telah mula disambut pada tahun 2005. Tarikh ini sangat penting kerana ia menandakan pencapaian negara-negara ahli dalam pelaksanaan Undang-Undang Antarabangsa pertama menentang rasuah. Jadi dengan penerimaan UNCAC ini sebagai undang-undang global memerangi rasuah, sehingga September 2021 sebanyak 188 buah negara termasuk negara Brunei Darussalam telah menjadi negara ahli kepada konvensyen tersebut. Jadi untuk pengetahuan untuk penonton juga, negara Brunei Darussalam telah pun menandatangani konvensyen ini pada 11 Disember 2003 bersama dengan 95 buah negara yang lain di Merida, Mexico, dan alhamdulillah pada 2 Disember 2008 negara Brunei Darussalam telah pun meratifikasikannya. Jadi itu mengenai dengan Hari Antarabangsa ya. Ingin saya tambah silakan Puan. Okey, objektif sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa ini antara lainnya adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai gejala jenayah rasuah yang juga merupakan isu global dan peranan konvensyen dalam menentang dan mencegah rasuah. Tema sambutan pada tahun ini ialah Your Right, Your Role, Say No to Corruption ataupun dalam bahasa Melayunya hak auda, peranan auda, katakan tidak pada rasuah. Jadi tema ini ingin saya terangkan jelas menekankan mengenai dengan hak dan peranan serta tanggungjawab setiap individu termasuk kerajaan, penjawat awam, penguatkuasa undang-undang, wakil media, sektor swasta, masyarakat sivil, para akademik, masyarakat dan belia dalam sama-sama membentas rasuah serta menegakkan integriti. Jadi itu adalah antara tema ya yang huraian tema ya mengenai dengan
Hari Anti Rasuah Antarabangsa, iaitu AUDA, peranan AUDA katakan tidak pada rasuah. Betul. Dan seterusnya Puan, ya, apakah program yang disusun ya oleh Biro Mencegah Rasuah bagi sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa bagi tahun ini? Silakan Puan. Terima kasih. Biro Mencegah Rasuah memang lazimnya membuat perancangan dan menyusun program yang melibatkan penyertaan orang ramai. Jadi saat ini maksudnya kami sama-sama dengan orang ramai membantas rasuah di negara bersalam bersempena dengan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa setiap tahun tu. Jadi dalam persediaan sambutan ini lazimnya juga Biro Mencegah Rasuah akan mengadakan majlis bacaan surah Yasin dan tahlil, serta kami menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan sektor kerajaan, media dan institusi pengajian tinggi dalam mengadakan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Jadi untuk anda sajalah untuk pengetahuan ada penonton, pada tahun lepas kami Biro Mencegah Rasuah telah membukakan peraduan melukis poster anti rasuah untuk penyertaan orang ramai termasuk penuntut sekolah. Dan alhamdulillah kami Biro Mencegah Rasuah menerima sambutan yang amat baik, di mana kami telah menerima sebanyak 109 buah lukisan poster. Jadi dalam sambutan itu juga kami telah berjaya bekerjasama dengan Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan juga dengan Jabatan Perkembangan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan dalam menghakimkan peraduan lukisan tersebut. Jadi untuk tahun 2021 ini, pada insya-Allah pada Khamis 9 Disember 2021 iaitu esok, sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa akan dimulai dengan majlis bacaan surah Yasin serta doa selamat Biro Mencegah Rasuah yang akan diadakan di bangunan Ibu Pejabat Biro Mencegah Rasuah di lapangan terbang Lama Berakas. Dan juga untuk pengetahuan para penonton, alhamdulillah untuk tahun ini kami telah menjalinkan kolaborasi dengan bahagian radio Jabatan Radio Televisyen Brunei untuk mengadakan kuis radio sempena dengan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Jadi Biro Mencegah Rasuah memilih radio ini sebabnya kami berpendapat memandangkan bahawa platform radio ini adalah satu platform yang sesuai dan berkesan untuk memberikan dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai Biro Mencegah Rasuah, langkah pencegahan rasuah, kesalahan-kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1931 dan cara melaporkan jenayah rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah. Jadi dalam kesempatan ini alhamdulillah, kami Biro Mencegah Rasuah ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan merakamkan setinggi penghargaan kepada Jabatan Radio Televisyen Brunei, khususnya bahagian radio atas kerjasama yang diberikan. Untuk makluman juga, untuk kuis radio ini sebanyak 4 stesen radio telah pun kami pilih untuk diadakan kuis radio, iaitu National FM, Harmony FM, Pelangi FM dan juga Pilihan FM. Ya, insya-Allah kuis ini akan diadakan pada Ahad 12 Disember 2021 insya-Allah. Dan juga pemilihan stesen-stesen ini pasal we know that golongan pendengar from each station ini adalah berlainan dari segi umur dan bangsa. Jadi we hope that mesej itu sampai kepada pelbagai level of age dan juga pelbagai juga bangsa. Jadi untuk program yang ketiga itu seperti yang tertera dalam televisyen, sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa adalah melalui dengan khutbah Jumaat. Ini juga setiap tahun Biro Mencegah Rasuah menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Al-Ihya wal Masjid, Kementerian Al-Ihya wal Ugama dalam membacakan khutbah Jumaat yang berkaitan dengan rasuah di semua masjid dan juga surau di negara Brunei Darussalam. Ini adalah salah satu pendekatan pencegahan rasuah kepada orang ramai, di mana dengan bacaan khutbah Jumaat dapat meningkatkan kefahaman serta kesedaran orang ramai tentang bahaya rasuah dari perspektif Islam. Jadi di sini walaupun kami cuma menyusun 3 program sahaja, memandangkan situasi orang COVID-19, orang we do in small scale, tapi kami berharap program yang kami susun dan kami atur untuk orang ramai ini memberi impak yang besar dan berkesan dan mesej itu sampai kepada orang ramai. Itu yang kita harapkan bersama ya. Jadi ada beberapa program ya telah pun disusun, itu antaranya majlis bacaan surah Yasin dan doa selamat Biro Mencegah Rasuah, kuis radio dan juga khutbah Jumaat, iaitu cegah dan hindari rasuah ya. Baik, untuk selanjutnya Puan, mungkin ada lagi program yang lain selain daripada pengongsian tadi 4 tajuk utama ataupun program utama. Mungkin ada lagi program yang boleh diikuti bersama.
Okey, alhamdulillah. Jadi, diorang walaupun sambutan Hari Anti Rasuah ni pada 9 hari bulan Disember, tapi kami mengambil inisiatif untuk melaratkan lagi sambutan ini selepas tarikh itu, di mana kami akan mengadakan program pengagihan poster anti rasuah kepada jabatan-jabatan kerajaan, kementerian, sektor swasta dan juga institusi pengajian tinggi. Dan untuk pengetahuan semua, poster-poster ini yang kami cetak ini merupakan pemenang kepada peraduan melukis poster anti rasuah antarabangsa yang diadakan pada tahun lepas. Dan di sini saya ada kongsikan gambar poster tersebut untuk tontonan orang penonton. Okay. Di mana pemenang pertama, kedua dan ketiga bagi kategori A lukisan digital dan juga pemenang pertama, kedua dan ketiga bagi kategori B lukisan tangan. Okey, ada saya kongsikan di sini gambarnya. Seterusnya, Okey. Dan juga ini lukisan pemenang pertama kategori A lukisan digital iaitu Muhammad Nadir bin Haji Muhammad Suhaini, mahasiswa Universiti Teknologi Brunei, dan yang kedua dimenangi oleh Abdul Aziz bin Aji Tarawih, seorang penjawat awam. Tempat ketiga adalah Megat Muhammad Fazli bin Megat Zulkifli, seorang persendirian. Jadi untuk kategori B yang kami bukakan kepada penuntut sekolah, pemenang pertama adalah Nurul Izzatul Hidayah binti Abdullah Abdul Aziz, penuntut Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab. Pemenang kedua, Mas Farhana Iwani binti Mas Irwan, penuntut Sekolah Menengah Pendidikan Anak Puteri Ajah Masna. Dan pemenang ketiga adalah Awangku Muhammad Iman Fitri bin Pengira Muhammad Hardi Mas Jafar Rizal. Mas satu adalah penuntut Sekolah Tunas Cahaya PGJMB Madang. Jadi dengan pengagihan posterannya, kami mengharap pemberitaan mengenai kesan dan bahaya rasuah itu sampai kepada orang awam dengan lebih meluas, meningkatkan kefahaman serta kesedaran tentang jenayah rasuah dengan lebih berkesan lagi. Jadi poster-poster itu kami tadi nampak dengan jelas kesan akibat perbuatan rasuah itu seperti kena tangkap, kena dakwa dan dipenjara, bangunan runtuh kerana sertifikasi yang diubah kerana rasuah, memalukan diri sendiri dan juga keluarga, dan juga memakan hasil rasuah yang haram. Jadi selain daripada lukisan poster yang kami cetak itu, kami agih-agihkan another intention di sebalik pencetakan poster ini adalah untuk kami mencetak macam mana orang ramai boleh melaporkan sebarang jenayah rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah. Jadi di sana berbagai cara telah kami nyatakan, so orang-orang awam boleh memilih mana-mana cara yang mereka rasakan mudah bagi mereka untuk melaporkan sebarang jenayah rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia poster yang telah pun dihasilkan oleh pelajar dan juga orang persendirian. Dan seterusnya Puan dalam kesempatan ini boleh Puan kongsikan kepada para penonton inisiatif Biro Mencegah Rasuah dalam menentang rasuah di negara kita. Silakan. Okey, Biro Mencegah Rasuah ni maklum ada satu penguatkuasa undang-undang yang kami telah diamanahkan untuk menyiasat kesalahan-kesalahan rasuah seperti yang terkandung di dalam Akta Pencegahan Rasuah Penggal 1 dan 131, dan juga kami telah diberi mandat untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan rasuah. Jadi melalui dua fungsi ini, penyiasatan dan juga pencegahan, kami menjalankan inisiatif menentang rasuah di negara ini. Jadi antara langkah pencegahan rasuah yang telah pun dilaksanakan oleh Biro Mencegah Rasuah adalah seperti menyampaikan taklimat dan bingkai pencegahan rasuah kepada sektor awam, swasta dan badan-badan awam, jerayawara pendidikan pencegahan rasuah, peraduan anti rasuah dan sebagainya. Jadi dalam hal ini memanglah tugas membantras rasuah itu dipikul oleh Biro Mencegah Rasuah. Namun kami tetap menggalakkan, tetap juga memerlukan kerjasama daripada orang ramai untuk sama-sama terlibat dalam membantras dan mencegah rasuah di negara ini. Jadi memang tugas mencegah rasuah, membantras ini bukan satu tugas yang mudah dan sangat mencabar, tapi atau bukan tahap penghalang atau reason untuk kami ataupun untuk orang ramai ini akan sama-sama Biro Mencegah Rasuah membantras rasuah di negara Darussalam ini. Jadi kami percaya dengan adanya kerjasama daripada orang ramai ini, especially dalam melaporkan jenayah rasuah, insya-Allah pelaksanaan tugas membantras dan mencegah rasuah ini akan dapat dilakukan lagi dengan lebih berkesan. Jadi diharap setiap masyarakat ataupun sektor di negara ini boleh memainkan peranan masing-masing dalam membantu Biro Mencegah Rasuah membantras dan mencegah rasuah. Antara cara bagaimana orang awam boleh memainkan peranan dalam sama-sama menentang rasuah ialah dengan mengamalkan budaya kerja berintegriti, mematuhi peraturan undang-undang, tidak terlibat dengan rasuah dan juga melaporkan rasuah.
Baik Puan, dengan adanya pengungsian tadi dan juga usaha-usaha daripada pihak Puan dalam kita membenteras akan jenayah-jenayah rasuah ini, mungkin juga ada juga ingin mengetahui lebih lanjut setakat ini pencapaian yang telah pun dicapai oleh pihak Biro Mencegah Rasuah dalam menentang rasuah pada tahun 2021. Okey, alhamdulillah dalam kesempatan ini ingin saya kongsikan beberapa pencapaian Biro Mencegah Rasuah pada tahun 2001 dari pelbagai sudut. Dari sudut pencegahan rasuah, alhamdulillah jumlah taklimat pencegahan rasuah yang telah disampaikan dari Januari hingga 4 Disember 2021 ialah sebanyak 65 taklimat dengan keramaian 3,078 orang yang terdiri daripada 47 sesi bersama dengan sektor kerajaan, 16 sesi bersama dengan sektor swasta dan 2 sesi bersama institusi pengajian tinggi. Jadi bagi bengkel pencegahan rasuah pula, alhamdulillah kami telah berjaya mengadakan sebanyak 7 sesi bengkel dan dengan keramaian 383 orang peserta. Dan juga tadi pun sedia pahaman memandangkan pandemik COVID-19 ini, kami tetap juga menjalankan tugas kami menyampaikan taklimat pencegahan rasuah kepada orang ramai secara maya. Okay. Dan untuk pengetahuan penonton, jumlah aduan dan maklumat yang Biro Mencegah Rasuah terima pada Januari hingga 4 Disember 2021 adalah sebanyak 143 laporan. Semua aduan dan maklumat yang diterima ini akan dibincangkan oleh Jaduankuasa Menilai Aduan bagi menilai isi kandungan aduan dan tindakan bersesuaian akan diambil seperti membuka kertas siasatan, merujukan kepada kementerian, membuat kertas penilaian prosedur dan juga lain-lain. Jadi dalam kesempatan ini Biro Mencegah Rasuah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelapor atas maklumat informasi yang berkenaan dengan kesalahan rasuah. Ini menunjukkan kerjasama orang ramai dengan Biro Mencegah Rasuah dalam sama-sama menentang dan memecah rasuah di negara Darussalam ini. Jadi dari Malaysia TV itu dapat anda saksikan juga sebanyak 32 kertas siasatan telah pun dibuka, 17 kes telah pun dirujuk kepada pejabat program negara, 17 buah kes yang masa ini menjalani prosiding di mahkamah dan sebanyak 42 kes telah pun dirujuk kepada kementerian dan juga jabatan. Okey, dari sudut kerjasama di peringkat serantau antarabangsa, pada tahun ini BMR telah menyertai sebanyak 14 mesyuarat yang diadakan secara maya. Okey, dan juga alhamdulillah untuk tahun ini pada Selasa 30 November 2021, Biro Mencegah Rasuah telah pun mempengerusikan mesyuarat ketua-ketua agensi mesyuarat ketua-ketua agensi anti rasuah ASEAN Pact kali ke-17 secara maya yang bertemakan ASEAN Pact Enhancing Anti-Corruption Strategies in the Fight Against Corruption for Regional Peace, Security and Prosperity. Jadi dengan penglibatan Biro Mencegah Rasuah dalam mesyuarat yang diadakan di peringkat serantau dan antarabangsa ini jelas menunjukkan komitmen Biro Mencegah Rasuah dalam usaha menentang rasuah. BMR juga berpeluang mempelajari pengetahuan dan teknik serta pendekatan teknik yang terkini yang dijalankan oleh agensi pencegahan rasuah di peringkat serantau dan antarabangsa dalam inisiatif menentang dan mencegah rasuah. Iya, jadi itu adalah pencapaiannya Biro Mencegah Rasuah dalam usaha menentang rasuah pada tahun ini, itu tahun 2021. Dan akhirnya Puan, apakah seruan ataupun harapannya untuk orang ramai yang hendak Puan kongsikan? Silakan. Okey, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya ingin menyuruh kepada orang ramai yang bersempena juga dengan tema Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2021 ini, iaitu hak auda, peranan auda, katakan tidak pada rasuah. Saya ingin menyuruh kepada orang ramai agar sama-sama membentas rasuah di negara ini. Jalankan peranan auda sebagai rakyat yang mendukung hasrat kerajaan dalam menjadikan negara Brunei Darussalam sebuah negara yang bebas daripada rasuah dengan melaporkan rasuah, tidak terlibat dengan rasuah dan sentiasa menegakkan integriti. Sebarang laporan atau maklumat jenayah rasuah bolehlah dilaporkan kepada Biro Mencegah Rasuah melalui pelbagai cara, iaitu boleh datang sendiri ke pejabat kami yang ada di Bandar Seri Begawan dan juga cawangan kami di Kuala Belait, menghubungi pegawai-pegawai bertugas yang setiap hari melalui telefon yang akan saya kongsikan melalui kaca televisyen. Jadi untuk pengetahuan semua, identiti pelapor atau pemberi maklumat mengenai kejadian rasuah adalah dirahsiakan dan dilindungi oleh bab 30 Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131.
Ya, alhamdulillah ya. Itu dia audio baru saja kita ikuti bersama. Ya, alhamdulillah memang cukup padat ya apa yang telah pun dikongsikan ya mengenai dengan program yang disusun dan juga antara pencapaian yang telah pun dicapai ya oleh pihak Biro Mencegah Rasuah ya dalam menentang rasuah di negara kita. Alhamdulillah. Pun terima kasih Puan atas perkongsiannya dan insya-Allah ya kita akan bersua lagi dengan tajuk yang lain pula ya. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada RTB atas wawancara ini. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.